Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini kami akan bersama-sama untuk memberikan satu perkongsian ilmiah berdasarkan hasil dapatan perkongsian bersama dengan ahli pakar dalam dunia pendidikan. Isu yang kami akan bawa pada petang ini adalah berkaitan dengan isu equity, akses dan keupayaan yang berfokuskan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mempersilakan sahabat-sahabat saya untuk memperkenalkan ahli pakar yang telah mereka menemu bual pada sebelum ini. Okey, baik. Persilakan Nuri Karyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Karyati binti Abdullah alias. Saya telah temu bual bersama seorang pakar daripada Sekolah Kebangsaan Rengas Bekas Kuala Terengganu. Beliau bernama Encik Sahal bin Yunus dan merupakan seorang guru pendidikan, guru bahasa Inggeris dan juga merupakan ketua panitia bahasa Inggeris dan mempunyai pengalaman selama 17 tahun dalam dunia pendidikan. Okey, seterusnya Nur Fatimah. Okey. Terima kasih. Saya telah menjalankan temu bual dengan seorang guru pendidikan Islam di Sekolah SK Bandar Seri Damansara 3. Beliau bernama Puan Nurul Wahidah binti Muhammad Kamsani. Beliau telah bertugas selama lebih dari 10 tahun. Okay, itu saja. Okay, dan seterusnya saya Nuri Mira Amira binti Mas'ad. Saya telah menemu bual seorang penolong kanan pentadbiran iaitu Puan Cik Nur Haslina binti Cik Abdul Hadi yang merupakan penolong kanan pentadbiran sekolah saya sendiri iaitu SK Bandar Baru Sungai Buloh. Beliau telah berkhidmat dalam dunia pendidikan ini selama tempoh 22 tahun. Sebelum dia menjawat jawatan sebagai penolong kanan, beliau memang seorang guru lah di sekolah kebangsaan yang sebelum ini. Okey, jadi suka untuk saya ingatkan kembali perjalanan video kita pada kali ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan tadi telah selesai pengenalan ahli panel dan sekarang kita akan teruskan kepada perkongsian ilmiah dan hasil dapatan bersama dengan temu bual daripada ahli pakar berkaitan dengan tajuk yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Okay, jadi perkongsian yang pertama ini kita akan terus kepada pembentang yang pertama adalah Puan Nuri Karyati binti Abdullah. Okey, baik. Kita teruskan kepada perkongsian kita pada hari ini. Okey, baik. Kita sedia maklum sejak negara kita sekarang menghadapi pandemik COVID-19, pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan secara dalam talian bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 ada menyatakan bahawa pembangunan pendidikan yang dilaksanakan telah mencapai banyak kemajuan dalam penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan juga latihan perguruan. Namun, masih terdapat banyak isu berkaitan equity, akses dan keupayaan dalam dunia pendidikan tidak dilaksanakan pada tahap yang sepatutnya dalam norma baru ketika ini. Antara hala tuju pendidikan prasekolah negara ialah untuk menyasarkan kemahiran membaca, menulis dan mengira iaitu konsep 3M berada pada tahap yang sepatutnya sebelum murid masuk ke tahun 1. Walau bagaimanapun, dalam berita harian bertarikh 8 Mac 2021 ada menyatakan bahawa sehingga Oktober 2020, murid kehilangan 54 hari waktu persekolahan yang menyebabkan mereka ni tak berpeluang untuk meningkatkan kemahiran 3M. Okay, secara jelas penutupan sekolah antara punca utama kenapa pencapaian kemahiran 3M ni berada di tahap yang membimbangkan jika tiada sokongan dan bimbingan yang baik. Okey, melihat daripada hasil kajian hashtag untuk Malaysia iaitu 79.5%
atau 8 daripada 10 kanak-kanak yang dikenal pasti sebagai mereka yang tercicir adalah golongan B40. Okey, jadi jurang ekonomi yang tinggi ni adalah antara sebab yang menyebabkan peluang untuk mereka kepada akses pendidikan ni dipinggirkan. Okey, kanak-kanak ni perlu mendapat akses pendidikan yang sepatutnya kerana ia adalah hak dan bukanlah pilihan. Okey, hanya dengan pendidikan saja yang mampu mengubah status kelas sosial mereka dan keluar daripada kemiskinan. Kita tidak mahu kanak-kanak di bandar sedang bermewah dilempahi teknologi dan kemudahan, sedangkan di satu kawasan yang lain mereka masih ada lagi yang tidak tahu membaca. Dalam perkara 28 iaitu hak terhadap pendidikan, ada yang menyatakan kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan dan kewajipan negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama wajib dan percuma. Justru semua kanak-kanak mempunyai hak terhadap pendidikan. Jadi maka wajiblah untuk kanak-kanak berumur antara 6 hingga 12 tahun untuk mendapat pendidikan. Ini termasuk juga kanak-kanak kurang upaya, miskin dan kanak-kanak orang asli. Baik, dalam artikel 18 juga iaitu merujuk kepada tanggungjawab ibu bapa. Ibu bapa ni sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang utama untuk membesarkan anak-anak mereka dan menjadi tugas negara untuk menyokong ibu bapa ni dalam hal ini. Okey, justru pihak kerajaan termasuklah sekolah, masyarakat, guru perlu bantu ibu bapa ni untuk menjalankan tanggungjawab mereka untuk pastikan pembesaran dan perkembangan kanak-kanak ni terjalin. Okey, hasil daripada dapatan daripada temu bual saya dengan seorang guru pakar di Sekolah Rengas Bekas yang saya beritahu tadi, saya mendapati bahawa lokasi sekolah ini terletak di dalam sebuah kampung. Sebagaimana kita tahu, kesaksamaan pendidikan tak dapat diraih oleh semua murid ketika pandemik melanda negara kita. Okay, latar belakang ibu bapa murid yang bekerja menyebabkan murid ni tiada telefon untuk menyertai PDPR. Inilah merupakan antara punca timbulnya isu ikuti di sekolah ini. Di sekolah tersebut juga tiada murid cicir kerana murid yang tidak dapat menyertai PDPR secara online ni akan membuat tugasan secara offline dan terdapat juga sesetengah guru akan buat PDPR pada sebelah malam bagi murid yang tidak dapat menyertai PDPR di sebelah siang lah. Okay, PDPR secara atas talian yang canggih ketika ini setanding dengan keupayaan murid di sekolah tersebut. Namun jika ada software yang berat seperti link Canva ataupun sebagainya yang tidak dapat dibuka oleh pelajar. Antara sebab kerana kerana ketiadaan kredit, data internet tidak kuat. Okey, maka inilah yang menyebabkan para guru perlu menyediakan bahan penyampaian PMP mengikut keupayaan murid itu sendiri untuk menerima maklumat pembelajaran. Okay, di sekolah tersebut juga tiada isu yang melibatkan guru yang tidak menjalankan amanah sebaiknya ketika PDPR. Kerana PDPR juga mempunyai relief bagi guru yang MC ataupun CRK. Okay, mengikut Encik Sahal juga, guru ni merupakan role model dan perlulah sentiasa beri contoh yang terbaik kepada orang lain dan masyarakat luar. Amalan profesionalisme yang sepatutnya ada dalam diri setiap guru ni ialah saling berbincang dan berkolaborasi dengan guru lain serta tak sombong dan merendah diri dan sentiasa merendah dirilah untuk menerima ilmu dan tunjuk ajar daripada guru-guru yang lebih berpengalaman. Beliau juga berpendapat guru ni dapat meningkatkan keupayaan guru tu sendiri dalam menangani masalah murid yang kurang keupayaan ni dengan sentiasa mengikuti kursus-kursus secara online seperti webinar. Contohnya webinar tentang perkongsian amalan PDPR terbaik. Okay, perkongsian amalan PDPR terbaik ni dia kumpulkan guru-guru hebat daripada daripada seluruh Malaysia untuk berkongsi cara melaksanakan PDPR yang terbaik. Jadi guru juga disarankan untuk sentiasa cuba pelbagai kaedah, strategi dan teknik yang menarik dalam PDPR seiringlah dengan kepelbagaian keupayaan murid dalam kelas. Okay, sebab kita tahu murid ni datang daripada pelbagai latar belakang, keluarga, maka jadi guru ni perlu bijaklah untuk menarik perhatian murid agar suka untuk menyertai PDPR supaya mereka ni tidak ketinggalan dalam pelajaran. Namun begitu, dalam konteks lain, sering saja kita dengar ada sesetengah
penjawat awam, ada juga daripada kalangan guru yang melanggar etika perguruan. Hukuman tindakan tata tertib peraturan 3A ada menyatakan bahawa penjawat awam ni wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dan tindakan tata tertib boleh dikenakan kepada pegawai yang ingkar. Okey, ini adalah untuk baiki tingkah laku mereka pada masa hadapan, dan pada masa yang sama juga menjadi panduan dan pengajaran kepada orang lain. Maka manakala peraturan 23 bagi guru yang tidak hadir bertugas tanpa kebenaran atau bersebab yang munasabah juga akan dikenakan tindakan tata tertib. Ini juga termasuklah dalam konteks pandemik ketika ini, walaupun kelas dijalankan secara PDPR di rumah masing-masing. Jadi guru perlu amanahlah dengan tugas yang diberikan walau tak ada pantauan daripada pihak pentadbir ketika laksanakan PDPR. Okey, kesimpulannya, cara efektif dalam memberikan kesedaran bermakna berkaitan etika keguruan ni kepada semua guru untuk meningkatkan lagi imej profesion perguruan adalah dengan menjaga hubungan baik dengan rakan sekerja. Kerana hubungan yang baik akan membina suasana kerja yang baik. Maka segala masalah kecil maupun besar mesti akan dapat diatasi dengan jalan penyelesaian yang terbaik. Guru juga disarankan untuk melibatkan diri dengan program kelab guru contohnya, untuk mengeratkan lagi silaturahim antara sesama warga sekolah, dan guru-guru juga perlu selalu berbincang dengan guru yang lebih pakar dan berpengalaman, tak kiralah secara formal atau tidak formal, serta bekerja dalam pasukan untuk mencari jalan penyelesaian yang melibatkan anak murid, khususnya anak murid yang memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru-guru. Jadi adalah pentinglah bagi seorang guru ni untuk mempunyai perasaan ambil berat terhadap anak didik, bukan sekadar dalam peringkat perkembangan pendidikan sahaja, bahkan masalah yang dihadapi murid itu sendiri. Ini kerana merupakan tanggungjawab guru terhadap pelajarnya. Semua guru tidak seharusnya melepaskan tangan bila terdapat murid-murid yang tidak menyertai PDPR, dan guru perlu ambil tahu kenapa dan mengapa mereka tidak hadir PDPR supaya mereka ni tidak ketinggalan dalam pelajaran dan mendapat peluang pendidikan sama rata dengan murid yang lain. Okey, guru juga perlu profesional dan amanah dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan, serta ajar murid dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa pun balasan daripada murid. This is because every child has the right to education. Terima kasih. Okey. Seterusnya kita mempersilakan sahabat saya Nur Fatimah binti Ali. Okey, terima kasih kepada Nuril. Okay, saya akan teruskan perkongsian yang saya dapat daripada hasil temu bual bersama dengan Puan Nurul Wahidah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan equity dan akses keupayaan? Okey, equity ni adalah pemilikan yang sama dalam sesebuah organisasi, iaitu perlu didapatkan dengan adil dan saksama. Manakala akses pula adalah cara untuk capai data ataupun maklumat ataupun capaian. Okey, secara amnya, akses dan equity adalah untuk menghapuskan jurang dan buka peluang kepada rakyat yang berbeza keperluan atau kebolehan bagi mendapatkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman melalui pendidikan secara sama rata. Okey, isu dalam capaian ni, isu dalam equity dan akses keupayaan terdapat 3 isu. Yang pertama dari segi ICT, iaitu penyelenggaraan komputer kurang memuaskan bagi pihak sekolah, kerana pihak sekolah kebanyakannya gurunya tidak mahir dari segi ICT. Lagi satu, makmal ataupun penyelenggaraan ICT tu tidak baik pulih, maksudnya tak
mengikut teknologi yang terkini, kebanyakan sekolah. Lagi satu, bilangan guru yang terlatih dalam ICT, dalam kemahiran ICT tidak mencukupi. Seterusnya, isu yang seterusnya, terdapat guru, kebanyakan sekolah ni tak seimbang dia punya dari segi kecemerlangan murid, disebabkan kebanyakannya guru yang tidak terlatih, yang tidak cukup latihan untuk mengajar murid-murid di sekolah. Dan guru juga tidak mengajar tak ikut option, iaitu kadang guru pendidikan Islam kena ganti guru bahasa Arab. Guru matematik kena mengajar guru Inggeris, jadi guru bahasa Inggeris kerana tidak cukup guru di sekolah. Guru menjadi bidan terjun, mengajar dalam option-option yang selain daripada yang dipelajari semasa di universiti. Lagi satu, isu kewibawaan guru dipertikai. Isu seterusnya, keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin. Itu waktu murid dan guru tu untuk datang ke sekolah terlalu awal, perlu hadir di sekolah. Layanan yang tidak sama rata kepada semua sekolah, walaupun realitinya sekolah mempunyai keperluan berbeza kerana perlu ikut satu sistem dan prosedur yang seragam. Maksudnya kalau contoh sekolah di luar bandar dan sekolah di bandar berbeza mengikut keperluan. Contohnya pelajar guru datang sebelum 7. Ada sekolah macam sekolah luar bandar bolehlah datang sebelum pukul 7. Tapi kalau di bandar dia jalan jam, sepatutnya kena mula kelas tu pukul 8 lah. Okey, cara penyelesaiannya terdapat 3 juga. Sekejap. Untuk isu ICT tadi, kena wujudkan juruteknik yang mahir untuk selenggara ICT tersebut. Wujudkan juruteknik di setiap sekolah dari kalangan guru. Agar guru yang terlatih dalam ICT dapat menyelenggara dengan baik. Okey, isu itu pihak sekolah perlu bagi latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah agar penyelenggaraan ICT di sekolah berkesan. Seterusnya, pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar perlu dititik beratkan. Okey, isu yang kedua, kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran khususnya di sekolah luar bandar, khususnya di pedalaman dan pulau. Wujudkan pengambilan guru secara one off. Sekarang ni pihak kementerian telah mengambil
guru-guru secara one-off untuk mengajar mata pelajaran mengikut option masing-masing. Okay, yang ketiga, yang keselamatan tadi. Pihak sekolah perlu memberi layanan yang sama rata. Tidak kira pelajar tu berada di luar bandar ataupun di bandar. Itu sahaja. Okey, terima kasih diucapkan kepada sahabat saya. Dan seterusnya saya akan menerangkan atau menceritakan hasil dapatan daripada temubas saya bersama dengan penolong kanan pentadbiran SK Bandar Baru Sungai Buloh. Sebelum tu, untuk video saya ni berdasarkan hasil ringkasan ataupun hasil dapatan temubas tersebut, saya telah bahagikan kepada 3 aspek. Yang pertama adalah bagaimana untuk mengenal pasti mengenai amalan profesionalism dan accountability guru khususnya di sekolah SK Bandar Baru Sungai Buloh. Yang kedua, adakah isu yang berkaitan dengan pelanggaran etika di sekolah kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh itu sendiri. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan isu equity dan akses pendidikan dalam kalangan murid di SK Bandar Baru Sungai Buloh khususnya pada tempoh dalam PDPR sebelum ini. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan profesionalism. Berdasarkan hasil perbincangan kami semasa temubas itu adalah Puan menceritakan tentang bagaimana maksud ataupun konsep profesionalism itu sendiri yang mestilah kita sebagai seorang guru tu ada ciri-ciri tersebut walaupun status kita sekarang sini adalah sebagai guru interim. Akan tetapi kita kena ingat tanggungjawab tu masih lagi kita ni seorang guru. Okey, dan dalam perbincangan kami juga Puan menerangkan bahawa mendidik ni bukannya hanyalah sekadar kita menyampaikan ilmu, tapi mestilah kita menjiwai watak seorang guru tersebut supaya ilmu yang kita nak sampaikan kepada murid-murid ini sampai ataupun sentuh di hati mereka. Dan adalah quote daripada Puan ni disebut work with heart and soul. Maksudnya kita kena kerja ni dengan hati dan kita mestilah menjiwai tugas kita sebagai seorang guru. Okey, ini sebab kenapa Puan menasihatkan sebeginian. Okey, ini kerana kita akan mengkaitkan balik dengan isu equity ataupun akses pendidikan ni dalam kalangan murid-murid itu nanti. Okey, dan yang seterusnya berkaitan dengan isu ataupun permasalahan yang pernah timbul dalam SK Bandar Baru Sungai Buloh ni. Yang pertama adalah isu seorang guru yang mana dia telah melanggar etika seorang guru yang sepatutnya itu menjadi tanggungjawab seorang guru melaksanakan tugas tersebut. Contohnya, kes ni agak berat lah sehingga ustaz ni ditukarkan ke sekolah lain. Okey, isunya adalah guru tersebut dia masuk sekolah ataupun kelas sekejap. Lepas tu tiba-tiba dia menghilang. Menghilang entah ke mana tanpa pengetahuan pihak sekolah. Okey. Dan yang tu yang pertama. Yang kedua, isu dia juga adalah dia tidak melaksanakan langsung tanggungjawab ataupun profesionalism seorang guru tu sendiri. Contohnya RPH. Pelaksanaan RPH kan kita sebagai seorang guru wajib. Tapi untuk yang cikgu ni dia memang langsung dia tak pernah buat. Dan tak pernah hantar. Okey. Jadi bagi sekolah ikutkan ini memang adalah satu pelanggaran etika yang paling besar lah. Kan sebagaimana kita tengok dalam Akta Pendidikan tu sendiri. Dalam peraturan 4/2 iaitu perkara-perkara yang tidak dibenarkan pejabat awam melakukan, memang semua tu yang ada dalam senarai tu memang cikgu tersebut mengabaikannya secara hampir 100%. Dan tindakan yang diambil oleh pihak sekolah adalah mestilah yang pertama kita akan memanggil guru tersebut untuk dikaunselingkan ataupun kita akan bawa kepada perbincangan kenapa perkara tu boleh terjadi. Dan kalau mungkin disebabkan sekolah tu sendiri kan, mungkin kadang kita pentadbir cakap mungkin kadang kita tak sedar kesalahan yang kita buat tu adalah guru tersebut buat kesalahan kerana kesilapan pentadbir sendiri. Okey. So, tindakan awal yang diambil oleh pihak sekolah lah. Yang kedua adalah berkaitan dengan memberi sesi kaunseling. Yang pertama tadi kita jumpa cikgu tersebut berserta dengan evidence. Tak bolehlah kita panggil guru tersebut tanpa ada bukti kan. Okey, lepas yang kedua,
kita akan bagi sesi kaunseling dulu bersama dengan guru tersebut. Dan yang ketiga, seandainya guru tersebut masih belum mampu untuk mengatasi ataupun mengubah dia punya sifat ataupun profesionalism dia ni, makanya akan dibawa kepada PPD. Dan kes di sekolah ni agak berat lah di SK Bandar Baru Bandar Baru Sungai Buloh ni, sebabnya memang secara, kalau kita tengok secara zahir, guru tersebut telah melanggarlah etika seorang guru yang sepatutnya beliau lakukan. Okey. Dan yang perkara yang kedua telah dibincangkan juga adalah berkaitan dengan satu amalan ataupun satu profesionalism yang mana guru-guru SK Bandar Baru Sungai Buloh telah laksanakan semasa tempoh PDPR kan, untuk kaitkan balik dengan isu equity, akses kebudayaan dan dunia pendidikan ni. Sebagaimana kita tahu, masa pandemik ni memang sekolah berjalan secara dalam talian dan kita sendiri pun mengalami perkara tersebut. Dalam untuk pengalaman cikgu-cikgu yang SK Bandar Baru Sungai Buloh ni, mereka akan mencuba sedaya upaya, maksudnya takkan adalah isu kesejulasan ataupun isu tidak melaksanakan tanggungjawab masa tempoh PDPR ni, kerana akan ada pilihan kan untuk kita buat PDPR ni secara offline ataupun online. Okay, kalau untuk offline, seperti kita tahu, kita akan bagi bahan kepada murid, iaitu kita boleh menggunakan bahan yang memang ada sedia ada kepada murid, iaitu buku aktiviti, lembaran kerja yang memang pernah kita bagi sebelum cuti sekolah ataupun sebelum tempoh pandemik ni. Murid boleh laksanakan mengikut pada bab yang kita mengajar tu. Okay, dan secara kalau dalam online ni, cikgu di SK Bandar Baru Sungai Buloh akan buat online, maksudnya akan bersama murid dalam Google Meet, akan sediakan bahan dalam Google Classroom dan menyediakan kelas-kelas ataupun kuis secara dalam talian online. Okey. Dan yang terakhir, isu equity yang kami bincangkan adalah berkaitan dengan murid semasa tempoh dalam PDPR, yang mana akan memang terdapatlah isu yang berkaitan dengan kekurangan peranti, masalah internet, masalah tiada peranti, masalah kekurangan peranti dan sebagainya. Maka dekat sini hal ini boleh terjadi kerana kedudukan sekolah ni walaupun nama je SK Bandar Baru Sungai Buloh, tapi secara hakikatnya sekolah ni masih lagi terdapat anak-anak murid yang datang daripada keluarga yang bawah B40 tersebut. Jadi cara yang kita dapat atasi memanglah hanya menggunakan secara offline. Maksudnya murid akan tahu kerja yang nak dibuat tu melalui WhatsApp dan setakat itu sajalah murid bertindak. Tapi untuk di peringkat guru akan cuba untuk mengatasi masalah tersebut sehinggalah pendidikan ni ataupun sekelas sesi PDPR ni dapat berjalan secara langsung. Okey, dan yang terakhir, isu yang kami ada bincangkan jugalah sedikit berkaitan dengan keculasan guru masa PDPR ni. Masa awal tadi masa cakap tak ada kan, tapi kalau hakikatnya ada tapi dapat diatasi. Contohnya kita buat secara mentoring dan coaching. Maksudnya untuk satu subjek ni ada banyak cikgu kan. Contoh dalam satu tahun tu untuk subjek pendidikan Islam ada 3 orang cikgu. Jadi kita akan buat sistem bergiliran. Okay, untuk minggu yang pertama ni mungkin cikgu yang pertama akan handle sesi PDPR. Maksudnya bahan semua sama, lepas tu nanti kita akan rotate balik. Itulah solusi yang diatasi oleh guru-guru di SK Bandar Baru itu sendiri. Okay, dan sebagai soalan ataupun kita minta cadangan daripada penolong kanan itulah berkaitan dengan isu ni. Apa dia cakap, dia bagi cadangan lah sebagai pemimpin sekolah diakui memang akan terdapatlah masalah etika perguruan, masalah guru kurang memahami tanggungjawab. Tetapi di peringkat pentadbir memang akan cuba untuk mengatasi masalah tersebut melalui PLC, melalui perkongsian ilmiah ataupun melalui LADAP, latihan dan perkhidmatan, yang mana memang akan menekankan isu-isu yang timbul ni lah untuk kita sama-sama mengatasi masalah yang terdapat dekat dalam sekolah tersebut. Okey, dan soalan yang terakhir saya ajukan kepada penolong kadar pentadbiran itu sendiri berkaitan dengan macam mana Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh itu berusaha untuk meningkatkan kemajuan dan kemahiran murid-murid khususnya untuk mengatasi jugalah masalah isu mengakses dan keupayaan dalam dunia pendidikan tu kan. Okey, kalau kita tengok balik macam mana untuk mengatasinya adalah yang pertama kita akan membuat satu
maksudnya guru akan membuat satu pentaksiran yang kita dah buat daripada bulan 12 itu, dan hasil pentaksiran tersebut kita akan cuba mengatasi ataupun cuba melaksanakan balik pembelajaran yang supaya murid-murid ini dapat menguasai sekurangnya 3M. Konsep 3M ni kita akan selesaikan, iaitu membaca, menulis dengan mengira. Kat situ kita akan ambil baliklah pendekatan supaya sekurangnya sebelum dia orang masuk tahun baru, masuk langkah ke tahun yang baru, dia orang dapat kuasai konsep 3M ni dulu sebab penting untuk masa hadapan. Okey. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang saya dapat buat daripada hasil pembincangan kami bersama melalui perkongsian bersama dengan penolong kanan pentadbiran ni, setiap isu ataupun setiap yang permasalahan yang timbul di sekolah tu, tak kisahlah terhadap murid ataupun guru, kita dapat mengatasi masalah tersebut kalau bila mana kita sama-sama, semua pihak berganding bahu, semua pihak yang terlibat ni sama-sama untuk tolong-menolong. Okay, secara kesimpulan yang dapat kami buat berdasarkan hasil dapatan kami daripada temu bual yang telah kami laksanakan adalah yang pertama, isu equity, akses dan keupayaan dalam pendidikan ni mana-mana sekolah akan terdapatnya permasalahan tersebut. Cumanya cara mengatasi dan solution yang diberikan itu adalah mengikut tahap kemampuan sekolah dan tahap profesionalism guru-guru tu juga. Maka dekat sini jelaslah bahawa setiap permasalahan, setiap isu tu dapat diatasi jika semua pihak dapat berganding bahu dan bekerjasama tolong-menolong dalam berkongsi pendapat ataupun pandangan bagi mengatasi masalah tersebut. Itu sahaja pada kumpulan kami. Equity tersebut dalam kita tahu equity ni yang berkaitan peluang belajar kesaksamaan dalam pendidikan. Dalam akta, kini semua anak-anak ni wajib dapat pendidikan dan ibu bapa boleh dikenakan tindakan jika dia tak bagi pendidikan pada anak-anak tu. Jadi apa pandangan cikgu, apa punca isu equity dalam konteks PDPR? Mungkin dari segi latar belakang keluarga yang biasa kita jumpa masalah kongsi telefon. Mak ayah kerja siang hari, jadi murid-murid dapat handphone tu malam. Jadi malam tu baru dia cuba buat sikit-sikit. Ada yang dapat pukul 8 malam baru dia reply apa yang tugasan PDPR tu. Tapi dia dah bertahu dah kongsi telefon lah. Dan kita faham. Tak apalah, kata asalkan faham PDPR dan cuba. Biasa yang kes tu 3 beradik kongsi satu handphone. Mak ayah kerja. Artinya ada tak ibu bapa dia tak dia tak kisah pun macam anak dia masuk ke tak PDPR, masa tak pernah masuk langsung PDPR, ada tak sekolah cikgu? Setakat ni tak ada sebab pihak dia ada satu sistem dia panggil murid cicit. Setiap bulan dia tengok pelibatan murid tu. Jikalau macam ada murid yang nampak cenderung untuk cicir PDPR tu, terus kontak sama ada cikgu kaunseling, tapi atau cikgu tu sendiri. Jadi sistem ni rasa seluruh Malaysia je. Murid cicir dia panggil. Jadi memang setiap bulan tu dia dah ada analisa untuk pastikan kosong keciciran murid. Kalau murid yang tak boleh online pun, sekurang-kurangnya dia cuba siapkan modul offline. Jadi dia ambil modul tu di pondok guard sekolah, dia akan cuba juga. Setakat ni Alhamdulillah lah. Cicir tu bukan masalah lah. Okey. Okey, soalan yang kelima, jika dilihat lokasi sekolah kebangsaan Rengas Bekas okey, terletak dalam kampung kan. Jadi adakah semua murid di sekolah cikgu daripada pelbagai latar belakang ni kita tengok dapat sertai PDPR, dan bagaimana murid yang tidak mempunyai akses internet untuk menyertai PDPR?
Okay, yang tak ada akses tadi, macam saya kata dia cuba buat sama ada malam, ada juga kes yang hari Minggu baru dia buat. Dia hantar bundle sekaligus. Yang tu pun ada. Jadi kecuali murid tu kuarantin COVID. Barulah dia macam dikecualikan maksudnya daripada PDR. Sebab ada kes murid tu positif COVID, jadi mereka kecuali lah. Kena ada modul lah untuk murid yang tak sertai online, jadi diorang ada tugasan untuk offline. Ya. Untuk murid offline. Sebab macam yang saya tahu ada juga ustazah dan ustaz buat tasmek malam. Pukul 8 malam baru buat tasmek. Macam yang contoh ustazah tu dia mengajar tahun 1, memang tahun 1 mak ayah tak bagi telefon. Jadi malam tu bila mak ayah balik kerja, tasmek. Jadi mak ayah ada dekat, dia tasmek. Pukul 8 malam. Kalau dikira peratusan kelas cikgu sertai PDPR secara online tu ramai ke tak? Bukan 90% lah. 90% daripada kelas. Ramai. Okey. Nombor soalan yang ke-6, apa pandangan cikgu? Adakah PDP secara atas talian yang canggih ketika ini ni setanding dengan keupayaan murid di sekolah tuan? Sebab kita tahu sekolah rengas bekas ni dalam kampung. Jadi dia standing tak dengan keupayaan murid di sekolah tu? Kalau nak kata tu, kalau kita bagi secara basicnya, insyaAllah boleh. Tapi ada juga yang dapat respon apabila kita bagi software yang berat sikit, dia kata tak boleh. Okey, sebagaimana yang kita semua ketahui, equity bermaksud pemilikan yang sama dalam sebuah organisasi, atau kata kuncinya kita boleh panggil adil. Okey, akses pula ialah cara untuk mencapai data atau maklumat. Kata kunci di sini capaian. Secara amnya, akses dan equity adalah untuk menghapuskan jurang pertama. Yang kedua, membuka peluang kepada rakyat yang berbeza keperluan atau kebolehan bagi mendapatkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman melalui pendidikan secara sama rata. Okey, soalan yang kedua. Apakah isu-isu yang semasa yang timbul berkaitan dengan akses equity dalam pendidikan? Untuk soalan ini, saya ada 3 isu untuk diketengahkan. Okey, yang pertama adalah isu berkaitan dengan ICT. Apabila kerajaan memperkenalkan pembelajaran ICT di sekolah, maka dibekalkan dengan komputer, laptop dan ada pencawang kan. Kalau kita tengok kat sekolah kita sendiri ada pencawang kan. Jadi itu semua adalah untuk keperluan pembelajaran ICT. Walau bagaimanapun bila benda tu dah lama ada kat sekolah, pihak sekolah tak ada kemahiran untuk baik pulih, jadi menyebabkan penyelenggaraan komputer tu kurang memuaskan lah. Daripada rosak sikit jadi rosak banyak lah sebab kita tak selenggara dia dengan baik kan. Okay. Selain itu, bilangan guru terlatih dalam ICT belum mencukupi. Okay. Kita hanya gunakan guru kita yang sedia ada di sekolah, tapi betul-betul mahir dalam bidang ICT untuk ajar mata pelajaran ICT tu kan. Okay. Selain tu, kerajaan ada juga KPM ada suruh kita buat ladap untuk kendalikan sistem komputer di sekolah, tapi nampaknya ladap tu tak berkesan sebab mungkin masa untuk
Ladap tu terhad, kita pun tahu banyak program lain di sekolah, jadi dia tidak berkesan lah kepada program ICT tersebut. Okey. Yang kedua, isu berkaitan dengan kekurangan guru terlatih. Okey. Terutamanya di bandar, okay, bila kita tengok ramai yang tak nak dipostingkan di bandar sebab kos hidup kita tinggi kan. Dekat bandar dengan kesesakan yang ada di situ. Jadi kat situ dan juga di pedalaman kita tengok sangat kuranglah guru terlatih dalam subjek yang ikut option kan. Jadi guru lain terpaksa mengajar ikut tidak mengikut option lah masing-masing. Iaitu dalam kata lain jadi bidang terjun mengajar di sekolah. Bila ada guru yang jadi bidang terjun tu, jadi kewibawaan guru dipertikaikan lah sebab guru mengajar bukan daripada bidang yang dia kuasai kan. Jadi kekurangan guru ni pun satu isu juga. Okay. Yang ketiga, kerajaan beri layanan dan arahan yang sama rata kepada semua sekolah. Tapi realitinya sekolah mempunyai keperluan yang berbeza dan keperluan yang berbeza tapi kita kena ikut satu arahan yang seragam kan. Contohnya kan, bila kerajaan keluarkan arahan semua murid perlu berada di sekolah pada pukul 7.40 pagi contohnya. Arahan yang dikeluarkan tu mungkin sesuai untuk orang yang berada di kampung. Tapi kalau kita berada di bandar dalam keadaan rumah flat. Itulah, itu situasi sebenar. Betul. Okay. Jadi isu equity ni adalah isu yang unsolved problem lah. Okay, macam mana kita cakap macam pun tak boleh selesai. Okay, sebab memang murid kita di SK Bandar Sembulur dia ada macam-macam dia ada macam-macam pelbagai latar belakang sosioekonomi. Okay, walaupun kita kata di bandar, kalau orang dengar kata di bandar tu orang ingat persepsi tu bandar tu memanglah semuanya dalam konteks latar belakang yang atas kan, tetapi di bandar kita pinggir bandar yang di bandar kita tu berbeza lah sebab anak murid kita dia bercapah dari segi penempatan dia tu kan, bukan saja di bandar, bukan saja penempatan di tengah bandar tapi juga di pinggir-pinggir bandar dan pelbagai latar belakang lah. Jadi memang isu itu saya sendiri pun faham, cikgu-cikgu pun mesti agak sedikit ada juga yang stres dengan isu tu. Cuma saya selalu ingatkan bahawa sebagai guru kita yang kita utamakan apa kerja kita sebaik mungkin. Contoh ada isu tak ada peranti. Sebab bila kita sebut equity tu sepatutnya semua orang ada. Okay, kemudahan tu semua orang dapat kan. Kemahiran guru tu semua lengkap semua kan. Tetapi dalam situasi kita ni dia tak sama. Okay. Jadi apa yang kita buat, kita walau apa pun keadaan, cikgu-cikgu di SK Bandar Baru Sungai Buloh sangat committed. Mereka akan sedaya upayalah sediakan apa sahaja bahan untuk murid-murid dapat bagi untuk tujuan pembelajaran mereka. Sebab kita tak nak ada keciciran dia berlaku. Okay. Jadi saya tengok ada yang buat modul kan, modul tak dapat online GC, okay, cikgu sediakan WhatsApp. Tak dapat WhatsApp, cikgu sediakan bahan berbentuk bercetak dan sebagainya. Banyak sangat sampai dah saya tengok penuh kat meja tu. Dan ada juga dari kesan lain mungkin dari segi mungkin ada yang ambil macam-macam lah, mungkin macam-macam kekangan lah parent kan. Jadi dari segi sudut guru tu maksudnya dia bukan sahaja kalau tak dapat yang online tu dia terus berhenti di situ. Maknanya sentiasa ada langkah-langkah ataupun cara-cara lain untuk mengatasi masalah supaya tidak berlaku keciciran dalam kalangan murid. Okay, saya tengok bahan, modul, bercetak dan sebagainya. Dan juga kalau dia tak boleh online masa tulang GC pun cikgu dah sediakan video kan. Cikgu sediakan video, record dan cikgu share. Okay, maknanya kemudahan untuk ibu ayah, untuk anak-anak boleh tengok PDP tu bila-bila masa. Okay, kalau kita kata peranti tu sharing. Okay, tak apa, tak ada masalah. Cikgu tak tekan anak murid. Di video tu murid boleh guna bila mak balik kerja kan, malam ke, bila hari cuti. So sebenarnya kemudahan tu banyak. Okay, so terpulang pada individu. So bagi saya cikgu-cikgu dah buat yang terbaik lah macam mana untuk
mengatasi masalah yang kurang tak ada peranti, yang equity dan akses yang tak boleh akses dan sebagainya kan. So dari bahagian guru tu saya rasa terbaik lah. Okay, Puan. Kalau ikutkan soalan saya yang ketujuh ni berkaitan dengan keculasan guru lah sebab dia melibatkan professionalism tu. Tapi disebabkan Puan dah menjawab, jadi saya rasa saya tinggallah soalan tu. Dah selesai. Tulas tu. Ya. Sebab saya rasa Boleh kalau tambah dah... sikit tak? Boleh tambah sikit. boleh Puan Okay. teruskan boleh. Sebab dia berkait kan? Sebab dia berkait-kait semua Ya, kan? betul. Okey, kalau dari segi keculasan tu masa PDPR tu memang secara jujurnya memang ada. Okey, kita tak boleh nak lari, ada. Cuma cuma dari segi pengurusan pentadbiran tu ada kita buat pemantauan kan? Pemantauan, masuk pementoran dalam kelas online tu. Maknanya kita ada kat situ. Tapi kita tidak selalu ada supaya cikgu tidak rasa selesa kan? So ada bukan pemantauan, orang kata apa, mentoring and coaching kan, coaching dalam kelas cikgu tersebut. So sedikit sebanyak bolehlah kita elakkan sikit keculasan yang nakal-nakal tu kan. Yang nakal-nakal komel tu kan. Terkawal lah. So far alhamdulillah lah, tak adalah sangat. So bila saya masuk tu secara on the spot tu cikgu tu memang dah ada bahan semua kan.